Assalamualaikum warahmatullahi. Baru-baru ni tular video ada budak tu bila time solat orang sujud dia pergi buat skill calisthenics pula. Saya tengok pun alamak apa budak ni pergi buat. Okey, yang pertama ramai orang kata dia pergi buat plank time dia solat, time orang sujud dia pergi buat plank. Okey, first kali itu bukan plank lah. Plank ialah bila kita letak lengan dan kaki kita kat lantai dan kita tahan perut kita sama level depan sampai belakang. Yang budak tu buat elbow lever, yang mana elbow lever ni dia tahan lengan dan siku dia dekat bawah badan, tangan dia letak dekat tengah-tengah center of gravity. So bila dia buat macam tu, kaki dia boleh diangkat sebab tangan dia jadi base untuk dia tahan, untuk apungkan kaki dia ke belakang. Okey, saya tahu orang tak mau tahu pun dia buat skill apa kan, tapi apa yang dia buat tu jelas-jelas salah lah dan membatalkan solat dia lah. Sebab apa? Sebab dia tidak mengikut rukun solat yang betul. Rukun solat yang betul ialah dia perlu sujud, tetapi dia pergi buat elbow lever. Jadi benda tu jelas-jelas membatalkan solat. Tak kisahlah bila time dia buat elbow lever tu dia baca subhana rabbiyal a'la ke. Rukun qauli dia betul tapi rukun fi'li dia salah. Apa yang saya nak katakan seterusnya ialah budak tu perlu ditegur dan perlu dinasihat. Saya tahu ramai orang akan kecam dia sebab benda dah viral, netizen pakar kaki kecam. So orang-orang akan kecam dia. Tapi orang yang paling layak dan efektif untuk menasihat dan mendidik budak tersebut adalah orang-orang terdekat, iaitu ahli keluarga budak tu sendirilah. Ibu bapa, adik-beradik, guru-guru, ini semua adalah orang yang perlu menegur dan nasihat budak tu supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Bukan saja menegur tapi perlu mendidik dia supaya dididik dengan adab dan akhlak yang betul. Adab ketika solat, adab ketika di masjid, adab ketika di luar masjid, adab dengan orang ramai. Ini semua adalah adab dan akhlak yang perlu dididik pada budak-budak zaman sekarang. Sebab adab dan akhlak ni susah nak dapat. Sebab dia bukannya sekadar baca buku, sekadar belajar di sekolah, tapi dia adalah suatu benda yang perlu diterap dan ditanam. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh, guru-guru perlu menunjukkan contoh, dia perlu dilihat secara fizikal dan budak tu perlu cuba ikut. Kalau sekadar cakap, sekadar baca di buku tetapi tidak ada praktikal, memang susah nak ajar adab tersebut. Yang seterusnya ialah saya kata kita ni yang dah dewasa sekarang lah, yang dah lalui zaman kanak-kanak, zaman nakal-nakal dulu kan. Kita bernasib baik sebab zaman kita nakal dulu tak ada kuasa tular dan tak ada media sosial. So, bila kita buat nakal, kita buat jahat time kita muda-muda dulu, tak ada orang rakam. So, kita bernasib baik lah sebab kita tak ada media untuk tular dan tak dapat kecaman lah. Dulu-dulu biasalah, time budak-budak ni siapa yang baik macam malaikat? Semua pernah lalui zaman nakal. Time solat, pi cuik kawan lah, pijak kaki kawan lah, tolak menolak lah, lari kat belakang, orang duk solat main mercun, tambah-tambah bulan puasa, bulan Ramadan, tengok on tarawih, duk pimpin bunga api, pasang mercun sampai tok imam terkejut meletup. Kemudian time tahiyat akhir, orang nak solat nak habis, barulah kita berlari mai duduk dengan makmum-makmum lain, tunjuk kata kita pun ikut solat dari awal sampai habis. Dan macam-macam lagi lah perangai kita yang orang tak rakam, tak viral dan orang tak tahu sebab tak ada media sosial. So budak ni dia kurang nasib baik lah sebab time dia buat tu ada orang rakam. So dah tular, memang akan dikecam lah dan orang pun tahu apa yang dia buat. So kita tak boleh nak kata kita suci, kita pun pernah nakal. Apa yang kita boleh kata, benda yang budak tu buat tu salah dan dia perlu ditegur dan dinasihat sebagaimana kita dulu, kita yang nakal dulu pun ditegur dan dinasihat oleh mak bapak kita, kawan-kawan kita dan guru-guru kita lah, orang-orang terdekat kita. Dan kita dulu juga dipengaruhi oleh kawan-kawan juga sebab kita ni kalau tak ada kawan-kawan yang nakal, yang duk dekat-dekat yang kita, main masjid yang kita tak adalah duk bising-bising. Cuba kita main masjid seorang-seorang, tak ada kawan, kita main dengan bapak kita aja. Confirm jadi budak baik, duduk sebelah bapak je kan. Ni kalau main dengan kawan-kawan, bapak pergi duduk sebelah depan, kita duduk belakang member-member, itu yang net share tu. Macam tu juga dengan budak ni, perlu dididik dan ditegur. Biasalah terpengaruh dengan kawan,
Yang seterusnya ialah apa yang budak tu buat tu sebenarnya menunjukkan dia ada bakat dan dia ada minat dengan sukan kalistenik tu. Dia jadi negatif dan salah bila dibuat time dia solat tu. Itu yang salah. Kalau dia buat di luar waktu solat, dia buat di luar waktu di luar masjid, dia buat time petang-petang, dia duduk main dengan kawan dia buat skill tu, benda tu tak salah, bahkan bagus sebab dia bersukan dan menyihatkan badan dan dia belajar benda-benda yang rare, skill yang orang tak ramai orang boleh buat. Dia bukanlah benda yang contohnya orang yang budak-budak duk main motor, isap rokok. Kalau hang buat waktu solat ke, luar waktu solat ke, di mana pun benda tu tetap salah. Sebab benda tu memang haram dan benda tu mengganggu ketenteraman orang lain. Jadi apa yang budak tu buat, dia buat salah cuma time waktu solat je. Kalau luar waktu solat, sangat-sangat bagus kita salurkan dia ke arah yang betul kan. Dia dah ada minat, dah ada semangat, dah ada tenaga untuk dia berkecimpung ke sukan kalistenik tu, maka saya sarankan salurkanlah dia ke landasan yang betul. Ajar dia buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Sebenarnya saya nak cakap, bila kita buat sesuatu tu, cuba buat bersungguh-sungguh. Tapi kena pada waktu dan tempat yang sesuai. Contohnya, bila kita belajarlah bersungguh-sungguh. Bila kita bermain, kita bermainlah bersungguh-sungguh. Bila kita solatlah bersungguh-sungguh. Yang menjadi masalahnya, bila time belajar, kita main. Bila time main, kita pergi belajar pula. Dan bila time solat, kita pergi main. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi, salurkan dia ke arah yang betul supaya dia bersungguh-sungguh untuk asah bakat dia, supaya dia menjadi orang yang mungkin dia boleh berkecimpung dalam sukan tu lebih mendalam dan lebih serius lah. Mungkin boleh ambil contoh Ikhwan Street Workout yang telah mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia, yang memasuki pertandingan-pertandingan kalistenik di peringkat dunia. Itu semua adalah antara contoh yang baik untuk dijadikan ikutan. Kita apabila melihat perilaku kanak-kanak, budak-budak yang muda-muda ni, mungkin kurang adab sikit, mungkin perlu dia ajar sikit, tapi mereka ni masih boleh dibentuk sebab mereka ni muda lagi. Mereka ni masih boleh diacu ke acuan yang betul. Sebab tu saya kata tadi, bawa dia ke saluran yang betul, didik dia dengan didikan yang betul. InsyaAllah kita doakan bila dia besar nanti, dia menjadi budak yang soleh, menjadi budak yang musleh. Dia dah pergi ke masjid tu kira bagus lah tu. Cumanya jaga adab dan jaga akhlak tu. Pada adik tersebut, saya rasa mungkin dalam lingkungan umur sekolah rendah kot, teruskan ke masjid, teruskan melakukan solat-solat fardu dan solat-solat sunat di bulan Ramadan ni, dan selepas Ramadan pun pergi juga ke masjid. Jagalah adab, jagalah tingkah laku, dan teruskan berkecimpung dalam senaman dan sukan kalistenik tu, tapi janganlah di masjid, di luar masjid, di waktu-waktu yang lain lah. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Saya harap tak panjang sangat, saya harap anda tak bosan dengar. So semoga kita semua diberi keampunan dan rahmat daripada Allah di bulan Ramadan ni. Okey, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.